Sekarang jadi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu pada petang ini secara maya melalui aplikasi StreamYard dan YouTube Live. Sesi kita pada kali ini merupakan program seronoknya PDPR, Guru Kreatif Murid Aktif PPD Kintas Selatan yang diterajui oleh sektor pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai PPD, pengetua-pengetua, guru besar dan guru-guru dan seterusnya, sesiapa saja yang mengikuti sesi secara maya pada petang ini bagi memberkati majlis program pada petang ini, dipersilakan Tuan Haji Rozali bin Din, Pegawai SIS Plus Sains dan Matematik PPD Kintas Selatan untuk membacakan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada petang yang berkat ini lagi bersejarah, sempena program seronoknya PDPR, yakni Guru Kreatif Murid Aktif PPD Kintas Selatan 2021. Kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini dan dipohonkan. Jadikanlah majlis kami ini ataupun program kami ini majlis yang diredai dan diberkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayah. Kurniakanlah taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam dunia dan akhirat. Ya Muzial Barakat, jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk meningkatkan kualiti guru khususnya di PPD Kintas Selatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Rozali atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga sesi petang hari ini dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Amin. Hadirin semua, mungkin ada yang tertanya-tanya ya, apakah sesi kita pada hari ini, apakah itu program seronoknya PDPR, Guru Kreatif dan Murid Aktif. Ya, jadi saya berikan sedikitlah tentang apakah program kita sebenarnya ya. Okay, jadi sebenarnya program seronoknya PDPR, Guru Kreatif dan Murid Aktif ini merupakan satu sesi perkongsian ilmu aplikasi yang boleh digunakan oleh guru dalam memantapkan PDPR ya. Dan insya-Allah bermula daripada hari ini kita akan ada beberapa siri perkongsian yang akan diterajui oleh guru-guru hebat yang kita ada di PPD Kintas Selatan yang cemerlang di sekolah sebagai mentor dan juga merupakan guru rujukan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai menyokong dan menghargai usaha gigih guru-guru di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan dan sektor pembelajaran sentiasa berusaha untuk mencari mekanisme dan alternatif yang boleh disediakan untuk diguna pakai oleh guru-guru terutamanya di daerah PPD Kintas Selatan bagi membantu dalam menghadapi sesi pembelajaran secara dalam talian PDPR ini. Antara objektif seronoknya PDPR, Guru Kreatif Murid Aktif, adalah untuk mengukuhkan pemahaman guru tentang proses pelaksanaan PDPR secara dalam talian, meningkatkan kepelbagaian kemahiran penyampaian guru mengajar dalam situasi COVID-19, mempelbagaikan kaedah PDPR demi menarik perhatian pelajar menyertai kelas PDPR dan memberi pendedahan kepada guru tentang aplikasi dan gadget terkini yang boleh digunakan dalam memantapkan lagi PDPR mereka.
untuk makluman bagi sesi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan juga akan diberikan sijil penyertaan digital dan pelibatan guru juga akan dicatat dalam SPL KPM. Ya. Dan sedikit info bagi ingin yang bertanya soalan secara live, boleh klik pada link yang disediakan untuk masuk ke konti dan bertanya soalan ya. Dan hari ini kita turut dibantu oleh penolong PPD USTP Encik Mamat Faizal yang akan membantu dari segi teknikal ya untuk sebarang masalah teknikal untuk sesi kita pada hari ini. Okey, jadi untuk tidak membuang masa dan tidak melengahkan masa, ya, kita hari ini sangat bertuah kerana kita bawa bersama pada hari ini salah seorang daripada guru hebat yang kita ada di PPT Kita Selatan, iaitu Cikgu Muhammad Afif Zulhaikal bin Nur Syamsuri dari SMK Teronoh. Ya. Guru muda ini sangat berbakat ya, option sejarah dan asalnya orang Pahang. Ya. Jadi hari ini perkongsian beliau adalah tentang apa itu live stream. Jadi untuk itu kita harap perkongsian pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua dan at least kita gunakan salah satu daripada pendekatan yang bersesuaian untuk sesi PDPR ya. Okey, untuk tidak membuang masa, kita persilakan Cikgu Afif Zulhaikal. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Puan Salimah selaku pegawai SISC Plus. Terima kasih juga buat host kita Encik Faizal dan juga saya hormati para guru, pengetua, pegawai-pegawai PPD dan penonton-penonton live streaming sekarang. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan satu kaedah yang boleh kita gunakan dalam PDPR. Memandangkan kita sudah pun berada dalam tempoh masa yang agak lama menjalani pembelajaran secara maya, pembelajaran secara online. So jadi ada banyak sebenarnya cara ataupun kaedah yang boleh kita ambil, yang boleh kita lakukan, yang boleh kita buat untuk kita menarik minat para pelajar dan sekaligus untuk kita bertukar-tukar cara. Kalau kita hanya berfokus kepada satu cara, dia mungkin akan memberikan sedikit rasa bosan lah kan, untuk kita maintain dengan satu benda. Contoh Google Meet memanjang masa ataupun aplikasi WhatsApp dan Telegram sepanjang masa. So jadi ada masanya kita cuba untuk menggunakan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bukan sahaja baru tetapi popular pada waktu zaman kita sekarang ni, zaman milenium, orang panggil zaman teknologi ni. So jadi insyaAllah saya akan kongsikan sedikit, itu dia live stream. Apakah live stream ini, itu yang kita akan belajar dan saya akan kongsikan juga sedikit sebanyak tutorial macam mana kita nak buat live stream melalui StreamYard. Sebagaimana yang tuan-tuan guru-guru tengok sekarang di YouTube ni, ini adalah salah satu medan yang digunakan adalah StreamYard ya, yang tengah kita gunakan sekarang, yang dihostkan oleh Encik Faizal ni. Terima kasih Encik Faizal. Terima kasih juga PPD Kita Selatan kerana sudi menjemput. Baik, kita mulakan live stream in PDPR melalui StreamYard. Baik, apa itu live stream? Live stream ni adalah satu kandungan video yang kita siarkan secara langsung melalui internet. Dia secara langsung, jadi maknanya dia tidak perlukan editing, tak perlu kita nak edit sebelum ataupun selepas. Dia secara langsung. Apa yang kita buat waktu itu, itulah yang akan disiarkan di papar televisyen, papar komputer ataupun device-device internet yang digunakan oleh para penonton. Termasuklah para pelajar lah. Sasaran kita untuk guru-guru mestilah pelajar yang terutamanya. Lepas tu barulah ibu bapa mungkin untuk program-program sekolah yang dijalankan secara online dan sebagainya. Live stream ini merangkumi pelbagai topik seperti media sosial, permainan video, sukan profesional dan sekarang kita gunakan juga live stream ini untuk sebagai pendidikan. Apa salahnya kita gunakan medan ini, medium ini untuk kita kerana
live stream ini sudah menjadi semakin popular kepada generasi mereka. Sebab kalau kita perhatikan pelajar-pelajar terutama yang berumur sekolah menengah lah, sekolah rendah pun ada, mereka ni lebih cenderung untuk menonton live stream. Kalau perhatikan dekat YouTube sekarang banyak figure-figure, public figure yang buat live stream, banyak gamers. Mereka ni suka dengan game. So dekat mana mereka menonton game, mereka tak main pun game tu, tapi mereka suka menonton. Dan game itu di live streamkan oleh yang main tu lah. Banyak streamer-streamer yang terkenal yang sudah pun bukan sekadar terkenal tetapi turut memberikan manfaat kepada ekonomi negara jugalah. Dan ini salah satu perkara yang menarik minat mereka. Jadi apa salahnya kita gunakan medium ini sebagai salah satu cara untuk kita cuba menarik mereka join PDPR kita dengan lebih progresif. Baik. Kebaikan live stream, seperti yang saya katakan tadi, dapat menarik minat pelajar. Yang keduanya, dia menjimatkan data pelajar ataupun penonton berbanding dengan Google Meet. Kerana apa? Kerana apabila Google Meet, para pelajar Google Meet dengan kita akan minta mereka untuk buka kamera dan sebagainya. Walaupun mereka tak buka, bila mereka buka kamera, dia menggunakan data itu daripada segi download dan juga upload. Maknanya upload itu digunakan untuk muka yang ditayangkan, wajah yang ditayangkan. Tetapi berbeza dengan live stream ni. Live stream ni pelajar hanya menonton sahaja apa yang kita ajar. Maknanya mereka boleh respon, kita boleh bersembang dengan pelajar tetapi melalui medium chat lah, melalui medium komen yang ada dekat live stream tersebut. Tak kisahlah medium apa yang kita gunakan, YouTube ke, Facebook ke dan sebagainya. Masih lagi boleh berkomunikasi dan dia seronok serta mudah. Dan melalui live stream ni juga kita akan dapatkan paparan-paparan yang menarik. Macam cikgu-cikgu lihat dekat paparan cikgu sekarang kan, live stream kita ada tulisan yang bergerak di bawah, ada nama yang disertakan. Lepas tu yang lagi menarik, lepas ni kita boleh lihat komen-komen pelajar, komen-komen penonton itu pun kita boleh masukkan dalam paparan ini. So bila pelajar lihat komen dia dimasukkan dalam paparan itu, mereka akan rasa excited lah, akan rasa lebih seronok. So itulah antara kebaikan yang ada apabila kita live stream. Okey, ini antara medium-medium live stream yang boleh kita gunakan. Yang pertamanya YouTube lah. YouTube ni sesuai untuk semua jenis topik, semua jenis perkara. Game ke, pendidikan ke, bisnes ke dan sebagainya lah. Facebook boleh juga digunakan tetapi kebanyakan sekarang Facebook digunakan oleh para streamer gamers lah. Selain daripada itu, orang-orang yang berjual beli turut kita kadang-kadang kita lihat naik dekat kita punya Facebook, orang-orang duk jual baju, jual baju bandar, jual beg, jual jam dan sebagainya. Dan ramai yang menonton. Tu medium live stream lah tu. Dan kita boleh gunakan juga Facebook untuk pendidikan kan. Dan seterusnya Instagram. Instagram ni biasanya yang banyak digunakan adalah public figure ataupun influencer lah. Mereka gunakan untuk mungkin nak promote bisnes mereka, mungkin mereka gunakan medium itu untuk bersembang dengan peminat-peminat mereka. So ini antara medium live stream yang ada, yang sering digunakan sekarang. Okey, dan untuk kita live stream, bagi Facebook dan Instagram itu, dia memang dah ada medium, dia memang dah ada aplikasi yang khas. Maknanya untuk Facebook tu, kita buka je Facebook, kita boleh live terus automatik. Untuk IG pun kita boleh live terus automatik. Tetapi berbeza dengan YouTube. Ada juga perisian ataupun aplikasi-aplikasi yang perlu kita gunakan untuk kita live stream. Contohnya kalau saya biasa gunakan dua sahaja perisian dan aplikasi yang ada. Yang pertamanya OBS Streamlab lah. OBS ni biasa saya gunakan, contoh baru yang terbaru tahun lepas, saya gunakan untuk pertandingan e-sport dekat sekolah saya. Saya gunakan OBS Streamlabs. OBS Streamlab ni agak rumit dan memerlukan masa yang agak lama lah untuk kita belajar. So jadi yang kedua kita ada option yang lain iaitu StreamYard. StreamYard ini memang sangat sesuai untuk pendidikan, untuk majlis-majlis ilmu, untuk forum dan sebagainya yang berbentuk sedemikian. Dan penggunaan StreamYard ni lebih mudah berbanding dengan OBS. Tidak banyak dia punya tetapan-tetapan yang perlu kita lakukan. Okay, so kita akan lakukan tutorial pada hari ini insya-Allah. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak live menggunakan StreamYard.
So ini antara pengisian pengajaran ataupun bukan pengajaran lah, perkongsian saya. Saya pun tidaklah berapa pandai juga kan. Cuma insya-Allah mana ilmu yang ada tu saya cuba kongsikan. So antara pengisiannya saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak daftar akaun di StreamYard. Maknanya kita nak ada akaun StreamYard itu. Dan untuk pengetahuan guru-guru, akaun StreamYard ni biasalah dia ada yang percuma, dia ada yang berbayar. Dan sudah pastilah yang berbayar itu lebih baik daripada yang percuma. Tetapi jangan risau cikgu-cikgu. Yang percuma pun boleh digunakan, tak ada masalah. Contohnya antara perbezaan yang ketara live. Untuk kita live kalau guna StreamYard, kalau secara percuma dia StreamYard hanya benarkan 20 jam sahaja dalam masa sebulan. Dalam masa sebulan StreamYard hanya membenarkan 20 jam sahaja masa live untuk streamer lah, untuk cikgu-cikgu live. Tapi kalau kita berbayar, beli StreamYard itu, akaun StreamYard itu kita bayar, ambil yang premium, dia unlimited. Tak ada limit. Kita nak live 30 jam sebulan, 100 jam sebulan pun tak ada masalah. Okay, yang kedua, saya akan tunjukkan kita cara untuk kita aktifkan akaun YouTube itu menjadi medium live streaming. YouTube ni saya pasti semua orang ada akaun YouTube ni. Dia sama ada dia tak tahu atau tak tahu je. Sama ada dia tahu atau tak tahu je. Akaun YouTube ni apabila kita buat akaun Google, secara automatik kita akan ada akaun YouTube. Kita cuma perlu login je dekat YouTube itu. Tetapi untuk kita jadikan YouTube itu sebagai medium live streaming, kita perlu aktifkan dulu akaun tu. Dan pengaktifan itu makan masa 24 jam ke 48 jam. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok, saya akan tunjuk satu persatu. Okay, yang ketiga, saya akan tunjukkan cara untuk kita gunakan StreamYard lah. Tetapannya bagaimana, mic, apa suaranya, kameranya, kan, macam mana nak masuk slide, macam mana kita nak masukkan video, nak ambil video daripada YouTube. Kita nak tunjukkan apa-apa yang ada di paparan internet kita, semua boleh. Even kita nak kongsi Google Meet pun boleh. Kita nak paparkan Google Meet pun boleh. Andai kata cikgu-cikgu buat program bersama-sama dengan rakan cikgu yang lain lah, sekolah cikgu, nak buat program guna Google Meet dan ada salah seorang contoh host lah. Host itu akan paparkan Google Meet itu dalam StreamYard dan mana-mana kita pelajar ada ramai. Google Meet dia ada limit untuk pelajar join, ada limit penyertaan dia. Mungkin 100 ataupun 200 orang sahaja dalam satu masa yang sama. So jadi pelajar kita beratus-ratus. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000 pun ada kan. Sekolah 1000 lebih, 2000 pun ada. So jadi bagaimana kaedah lain untuk kita pastikan yang mereka boleh sertai program itu. So dengan StreamYard lah, dengan live streaming. Kita kongsikan Google Meet itu secara tak langsung, mereka juga boleh join. Kan. Dan mereka juga boleh memberi komen dan sebagainya di akaun YouTube tersebut lah. Okey, yang keempat saya akan tunjukkan juga tetapan untuk kita paparkan live stream mengikut kreativiti cikgu. Baik. So ini adalah antara contoh-contoh yang telah pun yang boleh cikgu-cikgu buat. Yang boleh cikgu buat. Contoh yang ini kita kongsikan PowerPoint sewaktu untuk kita mengajar. Kita banyak mengajar guna PowerPoint, terutama PDPR ni kan agak sukar untuk kita menggunakan whiteboard. Kan, melainkan kalau kita ada whiteboard di rumah dan kita boleh juga guna whiteboard. Saya boleh tunjuk juga bagaimana kita nak gunakan StreamYard, tetapi kita nak guna whiteboard yang memerlukan kita untuk menulis dan sebagainya boleh juga. Tetapi itu memerlukan device tambahan lah. Device tambahan tu bukan device yang gempak-gempak pun. Telefon cikgu pun boleh jadi device tambahan tu, tak ada masalah. Ni contoh untuk PowerPoint, yang ini contoh video YouTube yang dikongsikan, dan ini contoh paparan Google Meet. Kita live kan Google Meet itu. Ini adalah antara contoh-contoh yang boleh kita buat melalui StreamYard ini. Okey, ini adalah antara contoh-contoh yang telah pun saya dan juga rakan-rakan guru di SMK Terengganu lakukan menggunakan StreamYard. Ini program tahun lepas bersama dengan pelajar SPM, program sejarah kita gunakan. Yang ini program awal tahun ini bersama dengan ibu bapa dan juga para pelajar. Ini pun program yang paling terbaru daripada unit kaunseling kami, unit bimbingan dan kaunseling kami, program bersama dengan Cikgu Jinggo. Kami nakkan ramai penyertaan, kami guna Google Meet dan kami juga gunakan medium StreamYard dalam masa yang sama. Dan inilah yang kita katakan PDPR. Ini contoh Cikgu Rina, cikgu sekolah saya.
SMK Terengganu dia mengajar geografi menggunakan StreamYard. Nampak ada 2 kamera dekat situ. So boleh, dia masih boleh digunakan. So kita akan tengoklah. Jom kita tengok bagaimana caranya untuk kita menggunakan aplikasi StreamYard ini. Baik. Untuk tengok saya perlu present yang lain. Sekejap ya. Saya ambil masa 1 minit sebentar. Okey, cikgu-cikgu. Saya akan paparkan skrin saya dan insyaAllah kita akan tunjukkan satu persatu langkah-langkahnya. Seperti biasa kita mesti menggunakan laptop lah. Boleh juga gunakan telefon. Tetapi lebih baik kita gunakan laptop. Okey, yang pertama kita pergi dekat Google macam biasa kan. Kita type sahaja StreamYard di Google kita itu. Kita type dan dia akan keluar secara automatik. Okey, bila dia dah keluar, yang ini saya dah login ni. So saya log out balik lah. Okey, contoh bila kita type StreamYard, dia akan keluar macam ni. Dia akan ada paparan sebegini dekat laptop ataupun komputer cikgu-cikgu. So jadi kita boleh get started dengan masukkan email address kita. Baik. Untuk kali ini saya dah buat email yang baru sebenarnya untuk saya kongsikan. So saya tak ingat email yang baru tu, saya kena tengok. Okey, baik. So saya akan masukkan email yang baru. Ini email yang tak pernah ada akaun StreamYard, email yang tak pernah aktif akaun YouTube. So jadi saya gunakan email ni. So cikgu-cikgu pun boleh tengok dengan lebih jelas lah. Kan anda kata cikgu tak pernah ada akaun StreamYard dan juga aktifkan YouTube tu, cikgu boleh tengok dengan lebih jelas. Okey. Saya masukkan akaun saya. Kita login je dulu, kita masukkan sahaja email kita. Masukkan sahaja email kita. Tengok betul ke tidak. Oh sorry, salah. Okey. Okay, kita masukkan email kita, kita tekan get started. Okay, kita tunggulah. Kita tunggu sampai dia boleh proses. Okey. Bila dah tekan get started ni, dia akan keluar paparan macam ni cikgu-cikgu. Paparan macam ni dia dah hantar pun 6 digit kod dekat email cikgu tadi. So apa yang cikgu kena buat? Cikgu pergi dekat Gmail. Cikgu pergi dekat Gmail cikgu. Lepas tu cikgu bukakan akaun yang cikgu masukkan tadi. Macam saya bukakan ya. So dia akan keluar dekat Gmail apakah nombor yang diberikan oleh StreamYard itu. So kita salin je nombor. Macam ni. Nampak dia dah bagikan nombor dekat saya 245869. So saya masukkan 245869 dan login. Okay, selesai. So dia akan keluarlah macam ini. Okay, so dia tanya kita nak guna StreamYard ni untuk apa? Untuk personal use boleh, education boleh, professional work boleh, untuk enterprise pun boleh. So kita ambil lah education kan untuk anak-anak kita. Okay, onward. Lepas tu dia akan keluarkan paparan macam ini. So maknanya cikgu dah login lah ini. Cikgu dah login. Baik, untuk seterusnya, step yang seterusnya kita nak aktifkan akaun YouTube. Sebab itu dia tanya dekat sini add a destination. Maksudnya kita kena tambahkan dekat mana kita nak live ni. Dekat destinasi yang mana kita nak live, dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat link ke, dekat Twitter ke, dekat Twitch ke, boleh pilih. Tapi hari ni saya ajar untuk YouTube lah, untuk YouTube. Okay, so saya tekanlah YouTube channel dan cikgu-cikgu pun pilih lah dekat sini YouTube channel cikgu-cikgu kan, akaun mana yang cikgu nak gunakan. So macam saya ambil StreamYard tadilah, akaun yang tadilah, akaun yang sama. Saya pilih yang itu. So kita loading. Okay, so dia akan keluar macam ni je cikgu. Bila dia keluar macam ni, kita allow-kan. Maknanya kita membenarkan, kita beritahu YouTube yang kita percaya dekat StreamYard ni untuk akses kita punya YouTube itu. Kena allow lah. Kalau tak allow, tak boleh kita nak buat live tu. So kita allow kan. Okay, so dia akan bagi macam ini. Dia suruh kita enablekan live streaming on YouTube. Setiap akaun YouTube itu memang akan ada. Tetapi kita kena enable kan, kita kena on kan lah untuk, kita kena benarkan untuk live streaming.
So jadi cikgu-cikgu tekan je dekat sini, pergi dekat YouTube Live Dashboard. Okay. So dia akan bawa dekat sini, cikgu-cikgu tulis je sini, contoh nama ni kan. Ikutlah cikgu nak letak gambar ke apa ke dan sebagainya. Create channel. Cikgu just create channel. Okay, dia akan masuk ke YouTube Studio. Inilah rupa YouTube Studio cikgu-cikgu. YouTube Studio ni dia aplikasi daripada YouTube juga. Tetapi bila kita sebut live streaming ni dia mesti memerlukan studio lah. Nampak dekat tepi ni ada stream, webcam, manage dan sebagainya. Dia tulis dekat sini live streaming isn't available right now. So apa kita nak buat? Tekan sahaja je cikgu. Tekan je enable tu. Tekan enable, dia cakap to access live streaming on desktop. First kita kena verify phone number kita. Okay, kita verify lah Kita verify phone number kita. Okay, contoh saya masukkanlah nombor saya. Okay, dan kita dapatkan kod. So dia akan hantar dekat cikgu-cikgu punya telefon lah. Dia akan hantar dekat cikgu-cikgu punya telefon. So saya dah dapat dah saya punya telefon kod tu. Dia hantar dekat saya, kod dia 182009. Kita masukkan 182009. Okay, kita submit. Okay, baik. So sekarang phone number dah kita verify kan. Baik, bila dah jadi macam ni cikgu, so maknanya YouTube kita tu memerlukan masa lah untuk kita verificationkan dia, untuk dia benarkan kita supaya kita boleh enable YouTube tersebut. So jadi dia biasa dia akan beritahu dekat situ kita kena tunggu 24 jam ke 48 jam supaya kita boleh aktifkan YouTube itu untuk live streaming. So cikgu-cikgu tunggu je lah. Cikgu-cikgu tunggulah 2 hari. Lepas tu cikgu-cikgu bolehlah live stream macam biasa. Sekarang saya akan kembalikan kepada StreamYard tadi. Kan, saya akan kembalikan pada StreamYard tadi. Okay. Bila kita dah enable tadi, dia akan keluar macam ni. Bila kita dah enable, dia akan keluar macam ni. So kita pilih je start. Kan, go. Tak kisahlah. Ini dia akan beritahu untuk webcam stream info ni. So dia akan suruh kita masukkan title. So kita masukkan je lah contoh apa-apa title kan. Untuk public, not for kid dan sebagainya. Kita boleh setting juga age restriction, sama ada kita punya live ni sesuai untuk viewer yang berumur bawah 12 tahun ke 18 tahun ke, tak ada masalah. So kita next kan. So dia dah ada akan keluar macam ni. So maknanya kita dah boleh live lah ni maknanya. Tetapi tunggulah dulu 24 jam ke 48 jam. Kadang-kadang sekejap je. Macam saya ni sebenarnya dah boleh dah ni sebenarnya. Cuma yang ni tak boleh nak created je lah sebab saya tak ada. Dia YouTube Studio ni dia memerlukan satu medium yang lain. Itu mediumnya StreamYard tadi tu. Kalau Facebook, kalau Instagram, dia dah ada medium dia sendiri. Maknanya kita buka je Facebook, kita tekan live, akan terus kita live, kita keluar muka kita terus kan. Tetapi dia tak adalah seperti StreamYard ni nak tulis-tulisan semua tu tak adalah. So kalau YouTube dia memerlukan medium yang lain. So medium yang kita gunakan adalah StreamYard lah. Okay, baik. So jadi saya kembali kepada StreamYard dan saya akan loginkan guna akaun lain lah. Akaun yang saya dah ada. Okay, saya pangkah je yang tu, saya buka StreamYard yang baru. Okay, saya akan login menggunakan akaun yang ada. Yang ni akaun yang dia bagi tadi, saya log out lah akaun yang ini. Okay, saya akan masukkan akaun saya yang sememangnya dah ada. Saya dah pernah buat lah sebelum ni. Okay. So dia akan minta juga login code tu. So macam biasa kita pergi balik dekat email kita. Pergi balik dekat Gmail tu, kita ambil Gmail. Yang ini cikgu dah buat ke, cikgu-cikgu belum buat ke, dia akan minta. Sebab ini salah satu cara untuk kita pastikan yang private lah, privacy. Kita punya maklumat-maklumat itu dijaga dengan sebaiknya. So dah dapat kat sini 522056. So kita masukkan 522056. Login.
Okey, baik. So jadi sekarang cikgu tengok ini kelas BDR yang saya dah buat lah sebelum ini. Kan kelas BDR yang saya nak buat sebelum ini. Saya nak cuba buat itu pun dia akan keluar dekat sini. Okey, so sekarang nampak cikgu boleh nampak dekat sini adanya GTS ni kan. Ini yang saya dah schedulekan untuk saya try. So boleh delete je ni, tak ada masalah. Kan kalau cikgu nak delete kat YouTube pun boleh, nak biar pun boleh. So untuk kita buat, dia akan keluar macam ini. Kita tekan je dekat create broadcast. Create broadcast, kita ambil new broadcast. So dia keluar macam ini. Kalau cikgu tak aktifkan akaun YouTube tadi, dia takkan keluar akaun YouTube dekat sini. Macam saya punya akaun StreamYard ni, saya pilih akaun GTS saya. GTS ni akaun sekolah kami untuk apa-apa saja media sosial. Kan, so kami kongsikan juga video-video pembelajaran semua dekat GTS. So kami banyak gunakan GTS. So saya akan pilih GTS lah. Cikgu dah tekan dekat YouTube, akaun YouTube yang cikgu nak live kan, masukkanlah tajuk. Contoh macam kelas PBPR geografi, contohnya geografi 3 aspirasi. Kan. Okay, description, contoh ikutlah description apa cikgu nak tulis kan. Description ni tak ada masalah atas kita. Contoh kita tulis bab 8. Haiwan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okay, contoh. Okay, so dah tulis. Baik, seterusnya dia akan suruh kita pilih untuk privacy tu. Privacy ni kita boleh pilih sama ada kita nak public. Public ni cikgu maksudnya sesiapa sahaja yang buka akaun YouTube kita itu boleh tengok. Dia boleh tengok. Ini public, maknanya umum. Sesiapa sahaja boleh tengok. Ataupun kita pilih unlisted. Unlisted ni sesiapa yang mempunyai link sahaja boleh tengok. Kalau tak ada link, tak boleh tengok. Buka pun dekat kita punya akaun YouTube, tak boleh tengok. Kena ada link. So biasa saya akan gunakan unlisted ni lah. Kan, sebab kita nak ajar pelajar-pelajar kita je. Kan, so kita gunakan unlisted dan kita dapatkan link tu kita bagi kat pelajar-pelajar kita. So mereka boleh tengok. Dan yang terakhir private ni untuk kita sahajalah. Maknanya orang lain tak boleh tengok. Okey, kita boleh create broadcast terus. Kalau kita tekan sini terus, maknanya kita akan terus untuk live lah. Kita juga boleh schedule for later. Schedule for later ni untuk hari yang untuk waktu lain. Contohnya cikgu buat malam ni, kelas esok pagi. Kan, kelas esok pagi cikgu nak prepare dah. Cikgu punya live stream, setting, paparan semua macam mana cikgu nak prepare dah. So cikgu buatlah malam ni. Cikgu boleh juga upload thumbnail image contohnya kan. Kita upload. Boleh juga letak. Thumbnail ni apa? Thumbnail ni yang cikgu yang bila pelajar tekan live tu, dia akan keluar thumbnail tu sebelum live. Macam cikgu klik link yang PPD kita bagi ni tadi kan. PPD Kintas Selatan bagi tadi, keluar gambar program ni, program perkongsian ni. Tu sebab kita punya host kita Encik Faizal tadi dah letakkan thumbnail tu tadi. Sebab tu keluar. Kalau kita tak letakkan thumbnail, dia takkan keluar lah. Dia kosong je lah bela. So kita letak lah kan, ikut gambar apa-apa nak bagi, menarik sikit untuk anak-anak murid kita. Okay, lepas tu kita setting lah untuk waktu. Contoh cikgu nak pergi nak buat esok. Kita masukkan esok, masukkan waktu dan sebagainya, pukul berapa, contoh pukul 8.30 kelas. 8.30 kita tukar kat sini AM. Okay, so kita create broadcast. Baik, walaupun dia tulis dekat sini, ini tambahannya cikgu, walaupun kita setting untuk 8.30, andai kata cikgu nak awalkan kelas, tak ada masalah. Cikgu buat je dan dia akan boleh juga kita live. Ataupun kita terlewat lah untuk kita live kan. Contoh kita set 8.30 live tu, tapi kita terlewat masuk dalam mungkin 8.35 ke, tak ada masalah. Cikgu jangan risau. Dia akan keluar rupa dia macam paparan awal tadi. So sekarang saya create je. Saya cuba untuk yang schedule for later lah kan. Dia akan keluar macam ni cikgu. Bila dia akan keluar macam ni, cikgu just enter studio je. Yang ini pun dah lepas ni sebenarnya kan. Ogos 5 dah lepas dah. Hari semalam ni. Saya cuba kan. So enter studio pun kita masih lagi boleh untuk kita live kan. So kita enter. So dia akan beritahu lah kita nak masuk dekat studio StreamYard ni. Okey, bila dia dah masuk, dia akan keluar paparan macam ni je cikgu. Dia keluar paparan macam ni, ini dia nak bagi tahu kita yang mic kita, yang kamera kita berfungsi atau tidak.
Okey, so contoh kalau cikgu nak tahu mic cikgu berfungsi ke tak, suara cikgu boleh dengar ke tak, cikgu tengok dekat yang hijau ni. Hijau ni bermakna suara kita ada lah, macam saya kan, dia bergerak turun naik. Tu maknanya suara saya tu ada lah. Bila live nanti akan dengar lah suara saya tu. Kamera pun akan nampak muka. Okey, yang ini untuk mute. Mute ni memang tak adalah suara kalau kita mute. Yang ni saya rasa cikgu-cikgu pun tahu kan, dah biasa pakai dekat Google Meet dan sebagainya. Stok kamera pun saya rasa cikgu-cikgu dah tahu. Dan ini setting. Andai kata yang ini saya gunakan kamera yang ada pada laptop saya. Kan, andai kata cikgu-cikgu ada kamera lain ataupun cikgu-cikgu nak guna kamera telefon. Contoh kamera laptop cikgu rosak, cikgu-cikgu nak gunakan kamera telefon, cikgu-cikgu boleh install satu aplikasi lain yang boleh menghubungkan kamera laptop, kamera telefon ke laptop, dan cikgu boleh pilih. Dan audio pun sama, cikgu-cikgu boleh pilih sama ada nak gunakan mic yang mana dan sebagainya. Dia ada bagi banyak ni. So kita pilih lah. Kalau dengar, kalau nampak naik hijau tu maknanya adalah suara kita tu. Okay, dan dia ada juga green screen je cikgu. Green screen ni apa? Green screen ni dia background. Macam saya sekarang ni saya tak ada background sebab saya tak pakai green screen. Kan? Tetapi kalau kita ada green screen, kebiasaannya macam sebelum ni, dekat sekolah kami ada studio dan studio kami tu ada green screen. Dia tak perlu studio pun tu cikgu. Cikgu boleh buat juga green screen ni kat rumah, tak ada masalah. Senang, beli je kain hijau, tampai dekat belakang ni kan. Kat dinding ke, letak stand ke dan sebagainya boleh. So bila cikgu letak green screen, kita boleh cantikkan sikit lah kita punya tu. Bila ada green screen tu, belakang kita ni akan ikut gambar yang cikgu pilih. Ni contoh gambar yang dia bagi. Kita boleh pilih gambar kita sendiri juga. Ambil lah dekat upload background. So akan ada banyak pilihan gambar ikut suka hati. Tapi yang penting kena ada green screen lah. Kalau tak ada green screen tak boleh lah kan. So jadi kita tak payahlah pakai green screen. Saya ambil 9 je lah sebab saya tak ada green screen dekat belakang saya sekarang. Okay, so kita pangkar. Kita yang ni tulislah nama cikgu. Kan. Yang ni saya dah tulis nama saya. Kita enter studio. Okay, so inilah rupa StreamYard tu cikgu. Ini rupa StreamYard. Yang pertamanya cikgu akan nampak wajah cikgu dekat sini. Kan. Yang ini kita panggil dia sebagai lobby lah, lobby ataupun konti. Konti tadi tu. Konti. So kita tak masuk lagi dalam live. Apa yang akan dipaparkan dalam live adalah yang warna hitam ni cikgu-cikgu. Yang warna hitam ni sahaja yang akan dipaparkan dalam live cikgu nanti. Yang dekat bawah, yang tepi ni semua takkan dipaparkan. Hanya yang warna hitam ini saja. So untuk cikgu masukkan muka cikgu, cikgu add to stream. Nampak keluar dah muka cikgu. Kan, add to stream. So ada nama cikgu siap-siap dekat situ. Okay, selepas itu kita edit lah sikit. Kita nak cantikkan sikit kita punya live bagi nampak ada tulisan, perkataan dan sebagainya. Okay, contoh macam saya dah buat ni kan. Cikgu-cikgu boleh create a banner. Create a banner, cikgu-cikgu tulis apa yang cikgu nak tulis. Lepas tu cikgu add sahaja banner tu. Macam saya dah add dah ni. Saya dah add. Biasanya untuk awal-awal saya akan buat macam ni lah. Sila tulis nama penuh awak semua di ruangan chat untuk kehadiran. Cikgu tekan je button show. Dia akan keluar macam tu kat bawah. Dia boleh pilih juga cikgu. Contohnya cikgu pergi dekat edit. Sekejap saya hide dulu. Okay, cikgu pergi dekat tulisan anak panah ni, pensel ni, edit ni. Kalau scroll across bottom ni maknanya dia akan bergerak. Dia akan bergerak sepanjang masa. Kalau tak nak dia bergerak pun boleh juga cikgu. Just unmark yang tu, save. Lepas tu show sahaja. Show, dia akan keluar macam tu je. Kan, tapi tak nice lah kan. Kita nak bagi nampak benda tu menarik, ada pergerakan, paparan tu jadi cantik dan sebagainya. Kita edit, bagilah dia bergerak. Untuk bagi dia bergerak, kita mark je dekat scroll across bottom ni. So kita save kan dan kita show kan. Okay, so nampak dah tulis. Sebagaimana yang cikgu nampak dekat skrin cikgu-cikgu. Untuk live kita sekarang ni ada kan, macam tadi dituliskan oleh Encik Faizal. So jadi itulah yang akan berlaku. Dekat sinilah kita nak tulisnya. Okay, yang ini pun biasa saya akan letakkan di tengah-tengah kelas lah. Ataupun waktu kita nak buat latihan ke, ataupun kita nak minta respon budak ke. Yang ni ikut suka hati cikgu. Cikgu nak tulis apa-apa kan. Yang penting cikgu nak benda tu pelajar-pelajar cikgu baca. Dan benda tu diperlukan baca untuk masa yang lama. Cikgu nak dia kekal jadi dekat situ. So kalau nak showkan yang ni pun boleh cikgu showkan sahaja. So dia akan tulis. Dia akan keluar dekat situ. Dekat bawah pun ada, dekat atas pun ada. So dia boleh sekurang-kurangnya
2 sahaja ayat dalam masa yang sama. Okey, kalau nak hide, cikgu hide lah balik. Okey, baik. Lepas tu ini untuk kita setting. Lepas tu kita boleh pilih brand. Brand ni apa? Brand ni untuk kita tukarkan jenis-jenis dia. Macam saya ambil minimal. So dia berbentuk petak macam tu. Cikgu boleh ambil default. Default macam ni lah. Cikgu juga boleh pilih color kan. Contoh cikgu-cikgu perempuan suka warna pink. Kita pilih warna pink. Kan. Ataupun cikgu-cikgu lelaki ganas sikit pilih warna merah. Kita pilih warna merah. Tak apa warna hitam. Kan warna hitam. Pilihlah ikut kreativiti cikgu mana yang cikgu rasa indah di mata cikgu. Cikgu pilihlah warna apa-apa. Kan. Contoh warna biru, air laut ke tak kisah. Yang bawah ni cikgu pilih bentuk dia. Yang ni bentuk default, yang ni minimal. Yang ni bubble. Bubble dia bentuk macam tu. Dan block dia ada yang ini. Block. Okey. So itu saja untuk yang inilah. Seterusnya dia ada bagi dekat sini logo. Logo ni apa logo ni yang ni cikgu. Cikgu nampak dekat atas ni logo kan? Logo. So jadi cikgu boleh tukar. Tetapi itu yang saya katakan tadi. Tetapi untuk yang kita pakai yang free ni kita hanya ada logo Streamyard je lah dekat situ. Kalau kita beli yang premium punya, kita boleh letak logo kita sesuka hati. Cikgu nak letak logo sekolah ke apa ke ikut. So kalau cikgu-cikgu rasa berbaloi untuk beli, cikgu beli. Kan? So boleh buat untuk jangka masa yang lama. Dia bukan selain daripada itu ada overlay. Overlay ni sama juga. Overlay ni contohnya kalau yang ni Live with Streamyard. Yang ini pun kita boleh tukar sebenarnya. Tetapi syarat dia kena beli yang premium. Kalau tak beli yang premium, hanya yang ini sahajalah. Yang free yang ini sahajalah yang akan keluar. So kita hide kan je lah. Tak payahlah pakai kan. So buat apa nak tunjuk. Macam ini memang kita tak boleh nak hide. Watermark lah. Kita boleh katakan watermark. Okay. Yang ini video clip. Video clip untuk yang macam cikgu tengok. Waktu mula-mula start live streaming program kita ni tadi. Cik Faizal dah buat countdown ni. Kan? So countdown tu ada. So cikgu-cikgu kalau nak letak countdown ni, pastikan sebelum cikgu tekan go live nanti, untuk cikgu live tu cikgu klik dulu countdown ni, show kan, lepas tu dia akan keluar lah. Lepas tu cikgu tekan go live. Lepas tu adalah masa sikit, kan nampaklah indah cantik sikit ada countdown dekat situ. Kita boleh juga add video clip yang lain. Kan? Boleh add video clip yang lain, tetapi untuk kita add tu pastikan video cikgu tu bawah daripada 200 MB. Sebab dia video yang sekejap je. Dia macam intro dan juga outro. Intro dan juga outro. Okay, so yang seterusnya background. Background ni background nantilah. Background waktu cikgu tengah Streamyard tu. Anda kata kalau cikgu nak present lepas ni saya tunjuk. Okay, contohlah saya share satu. Tak apalah, kejap lagi lah. Okay, ini background. Tetapi background ni pun sama. Yang dia bagi hanyalah background free dia adalah background yang ada gambar daun-daun. Cantik juga. Kalau cikgu nak add background sendiri, kena beli yang premium. Dia akan keluar macam ni. Dia suruh kita belilah. Biasalah bisnes kan cikgu. Benda ni pun diorang buat bisnes juga. Kan? Okay, seterusnya private chat. Private chat ni apa? Private chat ni chat yang contoh cikgu-cikgu boleh guna. Contoh cikgu akan add ramai orang. Contoh cikgu buat program. Cikgu nak add ramai panel. Contoh macam program kita sekarang lah. Ada Encik Faizal, ada Puan Sarimah, kan. So kami akan duduk dalam lobby ni, dalam konti ni, dan kami boleh chat secara private. Dan tak akan keluar dekat cikgu-cikgu punya tak akan keluar dekat live. Tak akan keluar dekat live cikgu-cikgu. Ni sekadar chat private. Okay, yang seterusnya komen. Komen inilah yang akan naik dekat cikgu punya Streamyard apabila pelajar-pelajar komen. Okey, contohnya pelajar komen. Cikgu boleh show juga komen. Kan, contoh dekat sini dia naik pelajar komen dekat YouTube. Pelajar komen dekat YouTube, cikgu tak faham. Dia akan keluarlah dekat sini. Cikgu tak faham. Lepas tu contoh kita tanya soalan dekat pelajar. Okey, 1 tambah 2 berapa? Pelajar jawab 3 cikgu. Lepas tu dia akan naik dekat sini. Komen dia akan naik. So bila dia nampak dia punya komen tu naik, dia akan rasa excited lah. Pelajar. Biasalah. Saya pun kadang-kadang kalau saya tengok live streaming gamers, saya ni main game juga tu cikgu. Kadang-kadang kalau saya tengok gamers yang hebat ni, kan kadang-kadang saya komen juga. Tapi bila saya nampak komen saya tu keluar, saya rasa macam gempak jugalah.
Dia rasa macam excited juga. So pelajar-pelajar pun sama juga, apatah lagi mereka kan, dengan umur mereka macam tu, lagi mereka excited. Okay, seterusnya kita nak pergi yang dekat bawah ni cikgu. Okay, untuk kita aktifkan yang pelajar tu naik, cikgu kena setting dekat, kejap sorry. Okay, show display name ni. Show display name ni nama-nama cikgu pun boleh untuk kita hidden ataupun untuk kita tunjukkan. So cikgu buat je lah show display name ni. So nampak nama cikgu kat situ. Cantik sikit. Yang setting ni setting yang macam tadi juga. Yang ni untuk kualiti gambar live cikgu. Yang ini untuk kamera cikgu sama macam tadi. Ini untuk audio, ni untuk grey screen. Dan ini untuk guest. Guest ni kalau cikgu ada invite siapa-siapa. Lepas ni kita tengok macam mana nak invite guest. Okay, so seterusnya yang dekat bawah ni dahulu. Ini macam biasa function dia mute. Kalau kita mute suara kita tak dengar lah dekat live. Yang ni untuk stop kamera, akan keluar gambar kita je lah. Kan? Yang ini setting untuk kamera dan mic tadi macam saya tunjuk. Yang ini je cikgu. Yang ini untuk share. Okay, kita pergi. Saya tekan share ni. Cikgu boleh share video file. Video file, contoh saya share video saya share satu video. Dia akan keluar video tu nanti dekat paparan cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu add to stream je, dia akan play lah dekat live tu nanti. Tetapi macam ni. Dia akan keluar macam ni. So dia automatik akan pergi dekat cikgu punya dia nanti. Tapi untuk pakai yang ini macam ni. Dia akan keluar macam ni. So screen macam ni lah yang akan ada nanti dekat tempat cikgu. Kan, ni contoh lah. Saya remove balik lah. Okay, contoh sahaja. Okay, share screen yang lain. Kita nak share screen, cikgu-cikgu boleh pilih untuk share entire screen. Entire screen ni apa je cikgu? Entire screen ni apa yang nampak dekat cikgu punya screen laptop. Macam saya tengah tunjukkan dekat cikgu-cikgu ni, ni saya gunakan entire screen lah. Supaya cikgu-cikgu boleh nampak step by step, satu persatu step yang kita perlu buat untuk kita aktifkan ataupun untuk kita gunakan StreamYard tu. Okay, kita boleh juga pilih window. Window ni apa? Window ni apa-apa sahaja window cikgu yang tengah berlangsung. Contoh cikgu buat, cikgu nak presentkan ni kan, PowerPoint. Macam tadi saya pilih PowerPoint. So saya pilih window. So saya tekan window dekat sini. So share. Saya share kan, akan keluar lah. Akan keluar dekat cikgu punya live tu, cikgu punya PowerPoint. So cikgu control je lah. Sorry. Maaf. Mana tadi akan keluar dekat cikgu punya PowerPoint tu macam ni. So bila jadi macam ni cikgu. Okay, bila jadi macam ni, cikgu mungkin susah kan untuk baca ataupun untuk kita control PowerPoint tu. Tapi kita boleh buat juga. Ini cara-cara yang lain lah, sekadar tambahan. Untuk kita pecahkan jadi mudah untuk kita. Cikgu tarik ke tepi macam ni. Lepas tu cikgu pilih. Biasa saya buat macam ni sebab saya kadang-kadang saya pakai satu monitor, kadang-kadang saya pakai dua monitor. Kalau pakai dua monitor senang lah. Kebanyakan streamer-streamer yang buat duit tu dia memang akan pakai dua monitor. Sebab tu kalau cikgu pergi studio, dia mesti akan ada dua monitor sekurang-kurangnya. So memudahkan untuk diorang live macam ni lah. So yang ni cikgu boleh kontrol kan, contoh cikgu besar kan, dia akan keluar ikut sama. So cikgu present je lah macam biasa. Kan? Kan sama tu. Present je macam biasa. Okay, so komen-komen pelajar pun cikgu-cikgu boleh tengok. Tapi cuma dia akan nampak kecil sikit lah dekat skrin ni. Kan, sebab kita dah kecilkan dia akan nampak kecil sikit kat skrin. Kalau nak besarkan, terpaksa kita pakai macam ni lah. Tapi kita tak boleh nak baca komen. Kan, melainkan kalau kita pakai dua skrin. Pakai dua skrin insyaAllah boleh dapat baca komen. Okay, so itu untuk Windows. Cikgu-cikgu boleh juga sharekan yang lain. Cikgu-cikgu boleh sharekan benda lain juga. Contohnya cikgu-cikgu sharekan Chrome tab. Chrome tab. Cikgu-cikgu sharekan Chrome tab ni apa-apa sahaja yang ada dekat atas ni cikgu. Contoh cikgu buka dekat sini, saya ambil CIDS 1. Okay, sini kita buka YouTube 1. Kan. Okay, so kita pergi balik kat StreamYard, dia akan keluar macam ni cikgu. Bila kita pilih Chrome tab ni, apa saja tab yang ada dekat Chrome cikgu tu akan boleh kita access dan boleh kita kongsikan dengan pelajar.
Even kita buka blog sekalipun kita boleh kongsikan. Contoh kita pilih YouTube. Kan kita pilih YouTube ni tadi yang sedang buka. Kalau cikgu nak play video dekat YouTube, akan ada tulis dekat sini share audio. Cikgu klik dekat sini kalau tak klik, audio tak keluar. Gambar nampak, video nampak tapi audio tak keluar. So klik kat dekat sini, maknanya kita share audio sekali. So lepas tu cikgu share sahajalah. Bila dah share tu cikgu play lah apa-apa video yang cikgu nak play pun. Kan bila dah habis share, cikgu stop sahaja. Okay. Alright. So seterusnya kita tengok dekat yang bawah ni cikgu. Yang bawah ni. Yang bawah ni adalah pilihan untuk paparan. Pilihan untuk paparan. Okey, contohnya kalau ambil yang ini, nampak muka seorang je lah. Muka cikgu seorang je lah. Kalau cikgu add orang lain. Okey, contoh cikgu nak invite cikgu-cikgu lain. Macam saya tadi, Cik Faizal dia invite saya. Macam mana dia invite saya untuk masukkan dalam lobby StreamYard ni? Dia just bagi link je dekat saya. Cik Faizal tekan je invite ni kan. Macam tadi. So, cikgu tekan invite ni, dia akan keluar link ni. So cikgu copy je link ni, cikgu hantarlah dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke, orang yang cikgu nak masukkan dalam lobby tu. So link ini pun untuk live kita sekarang yang Cik Faizal buat ni tadi, link ni Cik Faizal dah bagi juga dekat komen tu kan. So kalau cikgu nak bertanya lepas ni, cikgu klik link tu akan masuk dalam live kami. Gambar cikgu pun akan ada dalam live tu nanti. Okay. So bila dah ramai masuk, cikgu boleh pilih. Ini untuk paparan 2 orang. Ini untuk paparan 2 orang juga. Ini untuk 3 orang. Ikutlah. Maksimum kalau tak silap saya 8 orang maksimum boleh masuk satu masa yang sama. Okay. Andai kata kalau cikgu present Google Meet kan. Okay. Cikgu nak buat program. Okay. Saya share lah dekat sini. Okay. Sorry. Saya buka satu Google Meet. Contoh saya buka satu Google Meet. Kita nak buat program ni. Kita nak tayangkan Google Meet ni. Kita nak livekan Google Meet ni supaya semua ramai pelajar boleh tengok. Kita start ini instant meeting. Okay. So kita dah tengah live Google Meet ni. Cikgu nak livekan Google Meet ni. Pergi balik dekat StreamYard tadi. Cikgu share screen. Pergi dekat Chrome tab. Cikgu klik share audio ni dulu. Cikgu ambil Meet tadi. Ambil Meet tadi share. So dia akan keluar macam ni je cikgu. So Google Meet ni tengah di-share kan lah. Tengah di-live kan. Kalau cikgu buat macam tu. Okay, pergi balik kat StreamYard. Cikgu-cikgu, kalau cikgu tak tukar kat sini, akan nampak muka cikgu kat sini, akan nampak juga paparan Google Meet dekat sini. Tapi sekarang kita tak nak bagi nampak muka kita kan. Sebab muka kita pun akan nampak juga dalam Google Meet tu. So kita tukarkan, ambil yang penuh. Ambil yang hujung sekali ni. So yang hujung sekali ni maknanya, nampak? Dia akan keluar terus penuh macam ni. So satu paparan Google Meet tu akan dilihatkan di view di live streaming cikgu-cikgu. Okay. So boleh lah untuk kita buat program kan, untuk kita live kan, nak bagi orang tengok. Tak ada masalah tu cikgu, boleh buat sebenarnya, insyaAllah. Kan. Okay, so saya matikanlah dulu, habis pula internet nanti kan. Okay, saya padamkan. Okay, saya kembali ke StreamYard tadi. Okay, so itulah untuk yang ini. Untuk yang ini itu sahaja. Okay, bila cikgu dah siap kan, dah settle semua kan, contoh cikgu dah settle semua ni, cikgu bila cikgu tengah setting ni, dia tak live lagi cikgu. Dia takkan live selagi cikgu tak tekan go live ni. Nampak button go live ni? Ini step yang terakhir lah cikgu. Step yang terakhir sebelum kita live. So cikgu tekan go live. Dia akan keluar macam ni. Ready to go live. This broadcast will not be recorded on StreamYard. To record, you need to upgrade your plan dan sebagainya. Yang ni jangan risau. Dia tak record kat StreamYard. Tapi dia akan ada je dekat YouTube kita. Ini salah satu kelebihan live streaming. Saya lupa nak letak dekat dalam slide tadi. Bila kita live streaming je cikgu, link yang ada tu, walaupun live streaming tu dah habis, kita tekan link tu, kita boleh tengok lagi. Bila-bila masa, selagi mana video itu tak dibuang, live streaming tu tak dibuang oleh pemilik YouTube tersebut, akaun YouTube tersebut, selagi tu kita boleh akses. Dan kita kena ada link lah. So, untuk pelajar-pelajar, kan kita tahu kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia bukan masuk ikut waktu kelas. Mungkin mereka ada kekangan yang lain. Mereka nak kena tayang, mereka nak kena tonton pengajaran kita tu waktu yang lain. So kita dah bila kita dah live, dia akan automatik keluar dekat YouTube. Kita bagi je link tu, pelajar tu pukul 10 malam pun mereka tekan link tu, mereka boleh nampak kita mengajar. Mereka boleh tengok live streaming kita tu. Tu salah satu kebaikan dia lah. Sama juga Google Meet pun boleh kan. Kita just kalau Google Meet kita kena record meeting.
Dan nak record meeting tu kena pakai akaun MOE lah, sebab akaun MOE ni unlimited dan sebagainya. Kalau akaun biasa tak boleh nak record kan, pakai lepas tu kita sharekan Google Drive tu lah. Tetapi kalau yang ni kita share link YouTube je, so pelajar akan buka nanti dia akan tengok dekat YouTube je. Okay, so step yang terakhir tadi cikgu tekanlah go live. Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk bagi nampak menarik, kita masukkanlah video clip. Kita showkan video clip ni yang countdown ni, kita tekan go live. Saya tak payah tekan sebab saya pun tengah live sekarang. Nanti dia live pula dekat saya punya account tu kan. So ini step terakhir cikgu, go live je. Cikgu pergi dekat go live. Selesai cikgu, tak ada masalah. So sekarang ni cikgu-cikgu dah pun, bila cikgu tekan go live tu, dia akan keluarkan dekat paparan cikgu. Okey lah, saya tekan juga. Saya tak pasti. Okay. So dia akan keluar macam ni. You are live. So kita tengah live lah ni sekarang. Kita tengah live dan cikgu-cikgu, kalau ada orang yang komen dekat cikgu-cikgu punya live tu, akan keluarlah dekat sini. Dan cikgu-cikgu boleh masukkanlah komen-komen mereka tu. Yang ini button apabila kita dah nak habiskan live tu, kita endkan je broadcast tu. Bila kita, yang ni cikgu nampak lambang mata ni. Ni bukan mata Dajjal cikgu. Ini lambang view. Kita boleh tahu. Itu salah satu menariknya juga. Kita tak nampak pelajar-pelajar, tapi kita tahu jumlah pelajar yang ada yang sedang tonton. View ni dia memang accurate, cikgu accurate. Andai kata ada seorang viewer masuk, dia akan naik 1 kat sini. 10 orang masuk, dia akan naik 10 kat sini. Okey, tiba-tiba 10 orang masuk, 1 orang keluar, dia akan turun balik 9. Viewer ni memang accurate, tak ada masalah. Dia accurate setiap masa. So sambil-sambil kita mengajar macam ni, kita boleh tengok ada ke pelajar yang keluar masuk. Kejap naik 10, kejap 20, kejap 19, kejap 18. Maknanya kalau jadi macam tu, adalah yang keluar masuk kan. So itu. Lepas tu komen tu akan keluar kat sini, saya dah beritahu tadi. Itu sajalah. Lepas tu cikgu dah habis, nak habiskan live, cikgu just end broadcast. End the broadcast, dia tanya, not yet ni kalau kita tak jadi. Kalau nak end juga, kita endkan sahaja broadcast tersebut. Okay, so jadi settle lah. Dia akan tanyalah good atau bad. Kita bagi je lah good. Okay. Saya bagi tahu tambahan, bila kita buat live ni cikgu, dia bergantung kepada line. Bergantung kepada line kita juga. Internet kita. Untuk live streaming, saya boleh katakan sekurang-kurangnya kalau cikgu buat test speed. Okay, sekarang saya buat test speed dekat sini. Kalau cikgu buat speed test ni, okay, contoh saya buat speed test ni kan, go. Okay, dekat speed test ni dia ada download, dia ada upload. Download ni untuk kita gambar yang akan keluar dekat kita kan. Kalau untuk live streaming ni, kalau elok-eloknya perlulah lebih dari 3 lah, lebih daripada 5. Paling cantik 10 pun dah okey dah. 5 pun gambar dah okey, dah boleh live tanpa sangkut-sangkut. So jangan tak perlu bimbang sangat cikgu. Dia tak keluar lah pula upload. Sorry. Saya pakai benda lain lah. Okay, saya gunakan yang ni. Speed test. Okay, saya pakai yang ni. Okay, yang ni. So ini saya punya kelajuan internet dekat rumah saya lah. Agak laju lah, saya pakai Unify. Saya bukan nak promote, tapi nak bagi tahu kok ada cikgu nak pakai. Saya pakai Unify 100 Mbps. Bayaran bulanan 120 lebih kot, tak silap saya. So saya boleh buat live dengan agak selesa lah. Sebab upload saya 50 Mbps cikgu. So tak ada masalah, saya boleh buat live untuk game lagi pun. Takkan lag punya, insyaAllah. Kan? Tapi saya faham, bukan semua tempat ada line yang cantik, bukan semua tempat ada line yang ini. Tu saya katakan tadi, walaupun upload ini bawah daripada 10, dia boleh juga live. Yang penting jangan kosong sampai 3 je Mbps ni. Kalau 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps tu memang live cikgu akan lag lah. Kejap sangkut kan. Tapi kalau dia 10 ke atas, cun. Memang cun. Macam saya sekarang 52 cun lah. Kalau dia 5 ke atas, dia so-so. Dia okey je. Tak ada masalah.
Cuma gambar dia je tak HD, gambar dia je tak lawa. Tapi live tu insyaAllah akan berjalan dengan lancar. Alright, so kita kembali kepada StreamYard tadi. Oh, sorry. Okay, so itu sajalah cikgu-cikgu itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Cikgu-cikgu boleh nyatakan soalan, saya akan tutup. Boleh nyatakan soalan lah, boleh masuk kalau ada, ataupun boleh tulis di ruangan komen, saya boleh jawab terus, tak ada masalah. Okey, terima kasih Cikgu Zulaikha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dan semua yang ada, jika ada sebarang soalan, terus tuliskan di ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dan semua yang ada, jika ada ada dua suara ya. Ada buka YouTube lagi sekali. kan. Ada double sound. Terbuka YouTube. Buka YouTube lagi sekali. Macam mana? Ada? Terbuka YouTube. Ada yang buka. Kita tengok di ruangan chat ni. Ni Kak Seri tutup tu, yang satu lagi paparan tu dia punya audio YouTube. Tutup mana? YouTube yang tu, yang lain pada device tu. Tu dengan suara Dah, saya. asal bukan satu je. Satu je. Tinggal satu je. Yang lain pada device tu. Okey, kalau ada cikgu-cikgu di YouTube ingin masuk ke dalam konti untuk bersembang live, bolehlah klik pada link yang telah diberikan dalam ruang komen. Cikgu boleh klik dan cikgu boleh berikan soalan secara live di dalam channel konti ni. Dan dia lebih nampak lebih padu sekali join kan. Okey. Kalau ada soalan-soalan yang kalau malu nak keluar kat konti, bolehlah berikan soalan-soalan kat ruang komen. Kan? Jangan malu-malu. Cikgu Haikal ni dia memang jenis tak sabar nak jawab soalan ni. Jawab, bagi soalan dekat dia. Kalau tak kita rasa apa kan, rugilah. Sekali kalau kita setengah live ni kalau tak bagi soalan sangat merugikan. Kalau nak masuk konti, cover kat teman. Okey. Ada seorang cikgu nak masuk dalam konti, iaitu Cikgu Chin. Okey, saya dah masuk ke dalam konti. Okey, cikgu, apa soalan cikgu? Cikgu Chin. Selamat petang. Boleh buka mic? Cikgu Chin. Hello Cikgu Chin. Are you there? Okey, silakan. Cikgu Chin. Ada soalan? Hello Cikgu Chin. Are you there? Ada dua suara. Selamat petang semua. Selamat petang. Saya Puan Chin. Ya Puan. Sorry Ada soalan tak? Gambar masih baru belajar. Tak apa. Suara sampai pun cukup, sampai hati mah. Okey. Boleh. Apa soalan dia? Hari ni saya murid baru belajar ni. Baru belajar itu StreamYard dah. Boleh. Apa soalan Cikgu Chin? Sebab ada lagi seorang lagi nak join. Soalan Cikgu Chin apa? Bagi peluang orang lain dulu. Ya, macam tu. Ya. Okey. Okey, sekarang saya bagi masuk pada Cikgu Kamaru Zairi. Cikgu Kamaru Zairi. Gelap benar biliknya ya. Kurang cahaya. Okey. Okey, Cikgu Kamaru Zairi, apa soalan nak diberikan? Silakan. Ya, okey.
saja. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau live streaming ni dia cuma one way communication one way communication maknanya apa tu Dia kalau dia nak two way, itulah macam cara saya panggil Cikgu Kamarul lah. Macam Dia nak two way. Dia two way communication dia hanya melalui kalau pelajar tu boleh komen lah, tapi kalau nak dia masukkan dalam live stream, buat macam cara Cik Faizal buat ni lah. Kita bagikan link pada mereka akan tekan link tu, mereka tak perlu nak download apa-apa aplikasi dah. Melalui telefon pun apabila mereka tekan link tu, mereka akan masuk ke dalam konti. Dan cikgu-cikgu boleh masukkan juga dalam dalam live cikgu lah gambar mereka. Mungkin akan jadi lagi excited buat mereka, so pelajar berebut-rebut. Dan cikgu saya nak masuk juga dalam live, cikgu saya nak masuk juga dalam live. Kan? So itu boleh menarik mereka. Kan? Cuma saya dapat banyak juga pertanyaan ni. Saya cuba jawab satu persatu. Okey, ada yang tanya sekejap. Ada yang tanya StreamYard ini boleh guna untuk semua window atau window tertentu sahaja. Saya rasa semua window boleh, tetapi lebih baik window yang paling latest lah. Sebab kita faham teknologi ni, laptop ni dia sama macam telefon juga je cikgu, kan. Dia akan ada update, so aplikasi tu pun akan update. Kalau kita gunakan window yang agak lama, mungkin ada lag, mungkin ada sedikit bug yang akan berlaku. So jadi untuk kita dapatkan semua tu, elok kita gunakan window yang paling latest. Tapi bila saya tengok sebelum ini, rakan-rakan guru saya yang ada di sekolah, dia menggunakan window yang lama juga, tapi masih boleh menjalankan StreamYard ni. Okey, saya terlupa satu perkara tadi, minta maaf Puan Salimah dan Cik Faizal. Saya lupa nak share cara macam mana kita nak kongsikan link tadi. Okey, saya share sekali lagi sekali. Saya share. Silakan. Okey, terima kasih Cik Faizal. Nasib baik ada yang bertanya tu macam mana cara kita nak share ni kan. No problem. Link. Alright, cara kita nak share link je cikgu. Okay, saya buka baliklah StreamYard tadi. Okay, saya buka, kita kena masuk semula lah kan. Kita hapuskan. Okay, saya enter studio yang ni je lah. Okay. Alright. Banyak ni soalan-soalan dekat YouTube ni. Itulah kita kena menjawab tu. Saya ni tak sabar nak baca ni. Bubuh karangan 3 pelenggan ni. 3 pelenggan ni. Banyak Allah Akbar. Okay, silakan. Okay, terima kasih Cik Faizal. Alright, baik je cikgu. So, saya terlupa tadi, minta maaf. Kalau kita nak sharekan link, live streaming kita ni. Macam cikgu-cikgu kan dapat link untuk live stream program kita ni awal. Cikgu-cikgu dapat semalam, ada yang dapat 2 hari lepas, kan. So, macam mana caranya untuk kita dapatkan? Cikgu tekan dekat lambang ni, lambang YouTube tu. Lepas tu cikgu pergi dekat view on YouTube. Okay, dia akan automatik keluar macam ni. So, continue to YouTube. Klik je, continue to YouTube. Okay, ya Allah, buruk je muka. Jadi saya cuba, saya letakkan thumbnail tu muka saya. Minta maaf So, cikgu nak dapatkan terus pada misai ya. Kalau pada misai tu padu. Maaf. Alright, so share. Cikgu klik je share, copy sahaja link ini. So cikgu-cikgu dah ada link itu dan cikgu-cikgu boleh sharekan kepada pelajar-pelajar cikgu. Contoh cikgu nak buat kelas pagi esok, cikgu setting malam ni, cikgu ambil link malam ni, cikgu hantar. Okay, pelajar-pelajar, ini link untuk live streaming kelas kita pada esok hari. So mereka dah dapat awal lah link tu. So itu sajalah yang tambahan. So kita kembali kepada soalan tadi Cik Faizal. Yang tadi pun boleh Cikgu Aikal. Cuba klik yang sebelah go live tu. Tu yang sebelah dia, sebelah go live tu. Itu. Cuba klik, ada kan view YouTube bawah sekali tu? Yalah. Bila dia klik tu dia ambil dekat address. Dia copy dan paste. Boleh juga. Ada banyak cara lah. Ada 2 cara lah. Ada 2 cara. Okay. Terima kasih Cik Faizal atas penambahan. Okay. Cik Faizal kita no problem. Cik Faizal kita memang dah lama lah dalam bidang-bidang ni. Dia lebih pengalaman kan. Dia kita pun baru juga. Tapi sekurang-kurangnya kita explore tu. Explore. Kita explore betul-betul. Baru kita faham. Okay, ini ada satu soalan.
Dia kata live stream Yat ni boleh terus save jadi bahan yang tersimpan dalam YouTube ke katanya. Ya betul. Siapa tu Puan Rohana? Ya betul. Memang akan jadi bahan, dia boleh simpan terus dalam YouTube. Seperti yang saya katakan tadi lah. Walaupun kita dah habis live, okey, cikgu-cikgu kalau cikgu-cikgu tak percaya, bila kita dah habis program kita ni nanti, contoh malam kejap lagi, cikgu-cikgu tekan balik link program ni nanti, cikgu-cikgu boleh tengok balik daripada mula sampai habis sekejap lagi. So dia memang akan auto save dalam cikgu punya YouTube. So ada juga soalan bagaimana nak record setiap sesi. Adakah chat semasa live turut direkodkan? Yang ni tak perlu nak record. Kan? Kita tak payah nak record sebab dia auto record. Cikgu Salsabila Salsabila dia tak perlu nak record. Cikgu kalau nak tengok chat balik, contoh pelajar-pelajar menjawab jawapan semua kan, cikgu just buka balik dekat YouTube studio cikgu buka balik live yang sudah pun di live kan itu, chat itu pun kita boleh nampak. Sebab bahan tu dia tak hilang. Selagi kita tak tekan button delete dekat YouTube studio tu, selagi tu dia akan ada dekat situ. Ada seorang lagi, Cikgu Haikal. Dia nak masuk stream kita, dia nak masuk konti. Okey, Cikgu Naiz Nazrin. Okey, Cikgu Naiz Nazrin. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak, Cikgu Naiz Nazrin? Tadi saya nampak lagi gambarnya, sekarang dah tutup lah gambarnya. Okey. Gelap pula. Okey, dengar. So dia gambarnya gelap. Baru ada rupanya. Ya Allah, udah melekat dinding. Allahu Akbar. Okey. Apa soalannya? Cikgu Naiz. Nak panggil apa? Naiz ke Nazrin? Terkikit lidah sebut Z belakang tu. Okey, apa soalan dia, Cikgu? Nazrin tak? Cikgu Nazrin. Silakan Cikgu. Cikgu Nazrin. Okey. Dari mana Cikgu Nazrin? Saya daripada SMK Tok Indra Ustaz Ahmad Batu Gajah. Batu Gajah. Sekolah SMK Tiwa. Ya, SMK. SMK Tiwa. Orang. Apa soalannya? Silakan. Okey, soalan saya mudah je. Tadi saya perasan dekat dalam StreamYard, dia kalau nak record kena bayar kan? Betul. Record. Jadi capaian internet dekat rumah saya tak adalah selaju 50 Mbps dia punya upload speed. Tu pun padu tu. Tak sampai pun, mungkin 2-3 je lah. Jadi seperti mana Cikgu Zuhaikal ada kata tadi, speed minimum yang diperlukan untuk upload speed kurang-kurangnya 5 kan? Cantik 5 lah. Cantik 5 lah. Tapi saya nak juga pakai StreamYard ni. Jadi macam mana kalau tak ada function record, macam mana kalau saya nak record juga dan kan kena bayar kan, berapa harganya tadi? Harga je saya tak pasti sebab saya tak pernah membayar. Mungkin dalam 100 lebih juga untuk satu tempoh setahun. Tetapi untuk yang soalan pertama tadi apa Cikgu Nazrin? Kalau nak record apa? Dia auto record kan? Dia kalau kita live Cikgu Nazrin, dia auto record. Dia akan stay dalam YouTube tu. Jangan risau. Kalau kita nak tengok balik pun tak ada masalah. Macam Facebook punya stream lah kan? Macam Facebook. Kan? Same sama. Dia sama, same. Tapi Cikgu Nazrin, kalau sebenarnya kalau kita seorang saja, no problem. Pakai free pun tak apa. Cuba Cikgu kalau nak extra, nak tukar gambar itik sebelah tu, baru berbayar. Baru bayar. Lepas tu saya dengar cerita lah, info semalam lah. Kalau Cikgu nak cikgu nak juga pakai yang berbayar, cikgu boleh tengok dekat, saya rasa kat Shopee dia bagi RM10 2 minggu. Shopee ada juga. Shopee dia bagi RM10 2 minggu. Macam Windows juga kan. Dia akan bagi password apa semua lah. Shopee sekarang semua ada Cik Nazrin. Macam tak biasa. Dari kecil-kecil dia jual sampai ke password StreamYard pun dia jual. Pernah juga beli dekat Shopee tapi tidak pernah ada dekat Shopee. Ada. Sebab apa orang cakap apa token PUBG pun ada, jangan risau. Ada. Okey, terima kasih Encik Nazrin, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Okey, terima kasih. Cik Nazrin. Okay. Assalamualaikum. Okay. Nampak tu punya semangat kita punya audien Padu. Okey, kita tengok soalan seterusnya.
Ini daripada Faizal Amir. Dia kata boleh 2 kamera tak? Dia kata dalam stream Yat. Ni tuan dia kata. Dual Dua apa kamera, dual? dual lah. Boleh, tak ada masalah je sebenarnya. Tapi macam saya katakan tadi, kita gunakan device yang lain lah. Kan, macam saya pernah juga live sebab saya nak ajar pelajar buat graf. Saya nak ajar pelajar buat graf, so saya nak muka saya ada dan saya nak pelajar nampak cara saya buat graf tu. Caranya senang juga, paling simple. Cara yang paling simple bila kita buat live tu, kita sharekan ni, kita invite ni tadi kan. Macam saya tunjuk yang invite tadi tu, cikgu klik je button invite tu, cikgu copy kan, cikgu hantarlah dekat mana-mana WhatsApp dan cikgu buka dekat telefon cikgu klik balik link tu. Okay, saya tunjuklah contoh, saya tunjuk contoh. Patut saya tak payah keluar tadi kan. Tak apa. Okay. Teman jadi admin, jangan risau. Okay, so saya klik button invite ni, okay, saya copy to clipboard, saya hantarlah dekat tele saya contohnya saya hantar dekat tele saya. Share dulu apa yang nak di-share. Oh tak share. Oh sorry. Apa nak pandang asyik dapat muka handsome Mika je. Terima kasih lah Cik Faizal. Okay, share. Awak tengok mana ada teli-teli ni. Oh udah. Okay, mana dia? Ada dah, keluar dah. Ada. Jangan ada. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Alright, so jadi macam ni je cikgu. Cikgu klik je button invite ni kan. Cikgu copy link ni. Lepas tu bila dah copy, cikgu buka lah Telegram. Contoh saya buka Telegram saya copykan dekat save message saya. Lepas tu saya buka kat telefon saya. Saya buka kat telefon saya, dia akan keluar juga kan, automatik dia akan keluar juga. Sekejap, mana Telegram saya. Okay, so saya klik je link tadi. Dekat telefon dia akan keluar macam ni. So perkara yang sama, kita allow je. Kita nak start kamera, nampak dia dah access kamera kan. So enter je lah studio. Saya mute lah, takut nanti ada wave. So bila kita buka balik dekat ni je cikgu, kita buka balik dekat kita punya StreamYard tadi. Mana tadi? Okay, so nampak dah ada 2 gambar dekat situ, nampak. Okay, contoh saya add to stream yang ni kan, saya add juga yang ini. Oh, ada 2 muka, 3 muka datang. Bapa. So jadi dah jadi 2 kamera lah ni. Kita tak perlu nak beli kamera apa-apa, just pakai kita punya yang ada je. Kita pakai je kita punya telefon. Kan telefon kita ni banyak. Contoh lepas tu cikgu tukarkanlah dekat cikgu punya handphone tu, pilihlah kamera, back kamera. Dan lepas tu dia akan keluar. So cikgu bolehlah menulis kan, tulis dan sebagainya, akan nampak lah dekat situ. So saya pernah buat juga untuk kelas geografi, saya ajar mereka buat graf. Dan saya gunakan cara macam inilah. Ini cara yang paling jimat dan cara yang paling senang. Gunakan apa yang ada saja. Okay, satu soalan yang baik, terima kasih. Encik Faizal ni penambahan, boleh jawab juga Encik Faizal. Itu pun ini pun dah ganas ni. Ganas dah. Itu pun dah padu. Sebab kita berfokuskan StreamYard. Jadi dengan cara macam tu mereka boleh buat secara terus. Tak payah nak fikir kamera lain. Tak payah fikir komputer dan handphone settle masalah. Komputer dan handphone settle masalah. Ya, betul. Okey, ada satu cikgu ni ada soalan. Dia kata apa, boleh tak kongsi slide cara nak buat live stream ni katanya. Oh, kongsi slide apa tu? Slide step by step ke? Kalau step by step tu makan masa untuk saya buat, tapi insya-Allah lah andai kata lepas-lepas ni ada waktu ke lapangan, insya-Allah saya akan buat dan saya akan kongsikan jugalah. Buat masa ni saya tak ada lagi slide. Saya tak buat lagi slide untuk step by step tu. Cuma kalau cikgu-cikgu nak try, cikgu-cikgu just tengok balik je lah live ni, try and error je. Sambil try, sambil kita explore kan. Betul. Benda yang kita explore sendiri ni lagi mudah untuk kita dapat. Ada Cikgu Linda pula soalan dia. Soalan dia kata berapa orang pelajar yang boleh join konti, kata dia. Boleh join konti. Okey. Tak silap saya maksimum 8 orang dalam satu masa yang sama boleh kita paparkan dalam ini. Tapi yang terbaru kan ni, Haikal, saya tengok saya explore cara lah tengok dalam tu. Dia kata paling maksimum 6 je. Pakai kurang je. 6. Pakai kurang pula ya. Tapi kalau kita bayar naik 10.
Betul dah tu. Maknanya limitation dia sebagaimana Cik Fazal kata tadi 6 orang untuk yang free, 10 orang untuk yang berbayar. Ya saya. Jadi kalau kita buat kelas PDPR kan, maknanya kita hidekan lah. Bukanlah kita hidekan. Okey, contoh kumpulan yang pertama sila buatkan pembentangan. Satu kumpulan 5 orang. Cantik lah. Cikgu seorang, pelajar 5 orang. Kita bagi diorang link tadi. So diorang akan masuk dekat diorang punya handset, tekan telefon, device diorang. So diorang akan present. Kan? So mereka pun bila tengok balik live tu, aku duduk dalam YouTube lah. Dalam YouTube. Tiba-tiba popular. Dia akan bagi mereka keseronokan lah. Keseronokan yang macam tu. Kan? Betul-betul. Lepas tu bila dah habis keperluan lain, kita bagi kumpulan lain pula. Satu persatu. Limit dia 6 orang je lah. Limit dia 6 orang. Sebagaimana, terima kasih Encik Faizal kerana beritahu maklumat yang baru tadi. Itulah pasal explore katakan, explore. Explore Okey, ada Cikgu Sawang lagi. Cikgu Salsabila. Dia kata bagaimana nak rekod setiap sesi? Adakah chat semasa live turut direkodkan? Yang ni saya dah baca dah tadi. Tak apa, saya jawab je lagi. Betul. Dia tak perlu nak record Cikgu Salsabila. Kita just dia akan auto save dalam akaun YouTube kita. Dekat mana kita live kan, dia akan auto save. So maknanya andai kata faham kan, kadang-kadang kita tanya soalan, pelajar akan menjawab dekat ruangan chat. Kita bukannya ingat semua jawapan pelajar tu, kadang-kadang kita nak bagi markah PBD ke dan sebagainya. Sebab tu saya gunakan medium YouTube tu tadi. Bila kita live, dia akan auto save dan kita boleh tengok berulang kali. Pelajar pun boleh tengok berulang kali. Dan cikgu yang lagi baiknya, cikgu-cikgu boleh tengok chat terus. Sebab cikgu-cikgu adalah orang yang mewujudkan live tersebut. Host live tersebut boleh tengok chat tu. Boleh baca semula, tak ada masalah. Dia memang akan auto save. Tak perlu kita nak record screen ke apa, tak payah. Dia akan terus auto save dekat YouTube. Just buka je dekat profile kita, YouTube studio kita, cari je balik live kita tu tadi. Okay, contoh saya tunjuk YouTube. YouTube. Okay, saya buka. Silap. Sorry. Saya buka YouTube studio saya. Makan masa sikit. Biasalah. Okay, continue. Alright. Yang ni saya tukarlah akaun. Saya switch ke akaun yang biasa kami live lah. GTS ni akaun sekolah ni kan. So okay, cikgu pergi je dekat content. Pergi nampak. Ini semua video-video yang proceed. Apa ni? Dia nak verify juga. Ni ada satu Cikgu Din dah masuk konti ni, Haikal. Okey, kejap. Boleh. Sembang. Boleh Allah Cikgu Din. Cikgu Din baru nak tekan, dia dah keluar balik. Tak sempat Cikgu Din. Cikgu Din dah dia tiba-tiba dia remove diri dia. Okey, teruskan. Kejap, saya dia kena verify, biasalah. Yang ni bagusnya Google ni dia jaga betul kita punya privacy. Kan kita kena verify, so ambil sikit lah. Okay, so inilah ini video-video, cikgu tekan je dekat live. Dekat live tu akan keluarlah list. Ini list live yang ada. Ini semua live yang kami dah buat, semua kelas-kelas tambahan yang kami kelas-kelas PDPR yang kami pernah buat, semua ada dekat sini. So kami nak tengok bila-bila masa pun kita just klik. Contoh ini kelas sejarah saya, tingkatan 4, kita play, dia boleh play kat situ. Cikgu tengoklah balik kelas tersebut macam mana kan. Ni semua kelas-kelas saya lah tu. Cikgu saya besarkan. Ni. Yang ini saya buat masa sebelum raya haji lagi rasanya. Kan. So saya boleh tengok lagi sekarang. Sebab itu saya kata dia salah satu orang cakap dia relevan sebab kita tak perlu nak record, kita tak perlu nak save secara manual. Dia auto save. Okay, ada satu soalan lagi ni daripada Cikgu
Aziani. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dari segi penggunaan data dari pihak yang mengikuti StreamYard sebagai contoh murid, tinggi tak penggunaan data? Cik. Baik. Terima kasih Cikgu Aziani. Risaukan murid dia tak cukup data. Betul. Ini memang cikgu yang terbaik kan. Kita faham keadaan anak murid kita. Okey, baik. So jadi untuk penggunaan data melalui live stream ni lebih sedikit lah berbanding dengan Google Meet. Tetapi tidaklah lebih sikit banding WhatsApp, Telegram paling sikit lah. Kan, melainkan kalau kita hantar video dan sebagainya. Tapi untuk live stream, kenapa saya kata sikit? Sebab pelajar hanya banyak menggunakan data daripada segi download. Contoh saya buka balik tadi speed test tadi, dia akan banyak pakai data daripada segi download. Daripada segi upload, pelajar tak akan gunakan sangat sebab muka diorang tak nampak. Melainkan kalau kita add diorang masuk dalam konti, adalah guna upload. Kan? Tapi kalau sekadar menonton live video YouTube, dan mereka boleh pilih pula dekat YouTube tu, diorang boleh pilih tahap kualiti video. Betul. Kan? Untuk nak lagi rendah penggunaan data, mereka pilihlah 480p contohnya. Kan, kalau data dia banyak, mereka pilih yang 1080 HD. So jadi dia lebih menjimatkan berbanding Google Meet lah. Google Meet ni kita gunakan download, kita gunakan upload. So guna dua dekat situ, internet. Kita download dan kita juga upload. Muka kita upload, muka orang lain kita download. So jadi banyaklah penggunaan dia kalau Google Meet. Kalau live stream ni dia lebih sedikit lah. Tapi tak adalah sikit sangat kan. Itu saja. Sebab di YouTube tu kan ada banyak. Dia paling rendah pun 144 saya rasa. Itu pun nampak tapi dia blur sikit tapi dia tak sangkut. Dia blur sikit. Naik sikit 240. So benda tu bolehlah jimat data budak-budak. Betul itulah. Betul lah. Janganlah kalau nak tengok muka sharp sampai jerawat nampak tu HD. Itu kalau tu data memang habis lah. Sekali top up dah tengok muka Cikgu Haikal ni kan. Okey, padu. Okey, sekarang ni ada Cikgu Ashrafi. Dia tanya. Google Meet vs live stream ini mana lebih consumes data internet katanya. Okey, baik, terima kasih untuk soalan ini. Ini sebenarnya soalan ni memerlukan jawapan yang accurate kan. Tapi saya minta maaf sebab saya pun tak berani nak bagi. Saya pun tak ada buat kajian yang mendalam. Cuma berdasarkan search, apa yang saya research di internet je lah. Apa yang orang-orang saya tengok dekat YouTube kan. Mereka buat review dan sebagainya. Sememangnya consuming data antara Google Meet dengan live stream ni lebih rendah. Sebab macam saya kata tadi, dia tak menggunakan upload. Pelajar yang menonton live stream tu tak menggunakan upload, kita hanya menggunakan download saja. Kan? So kalau Google Meet, kita buka gambar, kita tengok gambar orang lain, kita dengar suara, kita gunakan download dan kita gunakan upload. Kan? Sebab Google Meet tu nak upload muka kita, nak upload suara kita supaya keluar dekat medium internet tu. Tapi kalau YouTube, kita just tengok je, buka tengok macam kita tengok YouTube biasa tu. Kan? Suara kita ke muka kita, dia tak peduli pun. Memang takkan masuk je pun. Kan? Melainkan kalau kita add dalam konti tadi, dia gunakanlah juga upload. So jadi untuk soalan ini, kalau salah, buatnya lepas ni ada kajian lain ke yang nyatakan kan yang saya ni salah, saya minta maaf lah. Tapi setakat ini, apa yang saya test dan apa yang saya tengok review-review orang-orang media ni lah. Kan, orang putih yang diorang ni rajin buat review, diorang buat punya konten, diorang punya YouTube, memang dia katakan live stream ni lebih jimat penggunaannya berbanding Google Meet. Sebab itu dia ada kekangan daripada segi hubungan tadi tu. Dia ada hubungan dua komunikasi, dua hala. Tetapi dua hala tu hanya melalui komen. Dan boleh untuk melalui suara ataupun video, tapi kena add dalam konti macam Cik Faizal buat sekarang. Okey, harap menjawab kepada soalan tersebut. Itulah dia risau anak murid dia asyik top up lebu kan. Yalah. Esok alah cikgu, saya bukan tak nak masuk cikgu tapi top up habis dah cikgu. Kan. Sian budak-budak ni kan. Tapi itulah dia sebenarnya YouTube sendiri, walaupun dia orang budak-budak ni dapat kita punya bahan dalam YouTube, sebenarnya YouTube ni dah jadi macam ulam berorang.
Anytime nak tengok apa-apa kan. Anytime nak tengok apa-apa. Buka je YouTube kan. So semua pilihan dia jenis jenis quality, betul tak? Quality video tu dia nak. Lagi kurang lagi jimat, lagi lebih habislah data mereka. Habislah data. Lain, kita tak boleh samakan dengan cikgu budak-budak yang dapat unlimited data kan. Lain lah. Itu sampai data dia meleleh tak guna-guna kan. Itu lain kan. Okey, ada satu cikgu ni. Cikgu daripada nama cikgu Azlina. Dia kata kalau kita nak buat quiz secara live macam dalam Google Meet, contoh quizzes, word wall dan sebagainya, dapat tak dalam StreamYard katanya. Terima kasih Cikgu Ros Azlina untuk soalan ini. Boleh cikgu. Macam saya beritahu tadi, kita share dekat, okey saya buka balik, saya present balik Dia sebab quizzes, word wall ini adalah orang panggil aplikasi internet kan, aplikasi internet tu. So kita nak buka itu pun melalui internet juga. So bila internet ni, kalau kita nak present, nak gunakan dalam StreamYard, dalam ni, kita just pergi dekat share screen, tekan share screen, kita ambil Chrome tab. Okay, contoh saya buka apa tadi? Quizzes ya. Quizzes. Okay, saya buka quizzes. Okay ke ni? Tu quizzes. Betul, ni. Okay. Dia kena buat favorite. Itulah tu. Favorite. Kan ke lain perginya. Kan? Dia dah pergi coding. Pergi ke lain pula. Nama quizzes tapi tak ke mana. Ke mana? Okay, ambil yang lain tadi. Word wall lah, word wall. Tak jumpa pula quizzesnya. Okay, word wall. Create better lesson. Okay, so sekarang saya dah buka word wall. Saya tak masukkan lah. So sekarang kita nak present kan, nampak dia keluar dekat sini je cikgu. Kan, saya buat step by step balik, pergi share screen, pergi share, tekan share screen, ambil dekat Chrome tab cikgu. Cikgu ambil dekat Chrome tab, kalau dia ada suara, cikgu sharekanlah audio. Cikgu sharekan audio sekali, cikgu pilih word wall dan tekan button share. So dia akan keluar macam ni. So kita dah kongsikan word wall ataupun mana-mana aplikasi yang lain lah. Kan ada banyak aplikasi-aplikasi penyoalan, aplikasi-aplikasi yang boleh kita masukkan juga dalam StreamYard ni. Sama juga macam Google Meet. Fungsi ni dia sama macam Google Meet. Tak ada masalah. Okay, harap menjawab pada soalan tersebut. Handphone tu boleh? Tak guna ni. Tengok dia guna ni. Tak nampak ni pun. Tak nampak ni. Sana I guna macam ni. Guna macam ni. Nampak tu lah kat sini. Cik Faizal, tak dengar. Buka mic. Sorry. Punya semangat aku sembang rupanya bahasa isyarat dalam mulut. Sorry. Itulah Cikgu Rosi. Assalamualaikum Cikgu Rosi. Cikgu Rosi, dah keluar. Udah keluar. Malu keluar. Tadi dengar suara anak dia. Lepas tu lebur. Apa, sorry. Biasalah. Awak ni banyak sangat dia punya device, mic pun terlupa nak buka ya. Itulah tu. Biasa tu perkara biasa. Itulah biasa. Nampaknya kita pun nampak soalan-soalan pun dah semakin berkurangan. Okey, sekarang saya serahkan kepada Puan Sarimah. Puan Sarimah boleh on kamera? Okay, sekarang saya serahkan kepada Puan Sarimah. Okey, terima kasih. Boleh on kamera. Dia masih ada double lah suaranya saya dengar. Okey, nanti Kak Seri tengok dekat tab, ada tak YouTube terpasang? Dekat Chrome tab atas tu. Tengok atas. Tutup dulu. Tak pun pause, mute kan. Ataupun buka StreamYard saja, yang lain tutup kat tab. Yang lain tutup. Tengok mungkin ada dekat browser lain. Tengok browser lain. Tak ada, memang buka satu je sebenarnya. Wow. Apa? Jadi double. Mungkin ada dekat browser lain. Itu telefon. Telefon terbuka bukan? Tutup dengan telefon ni.
Ya, kita tak ada buka. Tak apa ya. Dapat teruskan. Okey, jadi rasanya setakat itu saja ya, Encik Faizal dan juga Cikgu Hafiz. Jadi terima kasih daripada pihak PPD Kedah Selatan ya, dan juga sektor pembelajaran atas perkongsian yang sangat bermakna ya, dengan sharing-sharing yang diberi tadi, dengan harapan apa saja yang dikongsikan dapat dimanfaatkan bersama oleh semua, terutamanya kepada pengetua, guru besar, guru-guru PPD Kedah Selatan ya. Okey, dengan itu juga kita berharap supaya guru-guru yang ada terus bersemangat dan terus dapat memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita, terutamanya di PPD Kedah Selatan. Teruskanlah memberi guru-guru dan juga murid-murid kita sesuatu yang baru, yang menarik untuk mereka terus berminat bersama-sama dengan guru di dalam musim PDPR ini ya. Dan semoga kita semua dapat terus mengamalkan satu perkongsian sesi sharing ya, dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini merupakan sesi pertama kita ya. Kita ada 7 lagi siri ya untuk kita berkongsi kehebatan ya, ilmu-ilmu daripada guru-guru hebat kita yang ada di PPD Kedah Selatan ya. Kalau boleh Encik Faizal, boleh ketayangkan slide yang ada gambar 8 orang guru tu? Oh, boleh. No problem. Sekejap ya, saya sedang mencari. Kalau ada. Sama-sama saya menjawab lah ni. Terima kasih ni. Boleh ya puan eh? Boleh. Sama-sama. Terima kasih juga cikgu-cikgu. Sementara itu sementara menunggu Encik Faizal paparkan ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada aral ya, kita merancang, sektor pembelajaran merancang, ya ini dia. Okey, kita merancang untuk setiap sesi kita adakan pada hari Jumaat ya. Setiap Jumaat, selepas ini kita akan ada sesi bersama Cikgu Syahrawi ya, Cikgu Nur Amalina ya. Okey. Dan seterusnya ada lagi 7 orang barisan guru-guru hebat, tetapi sebarang perubahan masa ya, perubahan sesi kita akan maklumkan dari semasa ke semasa kepada semua, terutamanya yang ada di PPD Kedah Selatan ya. Jadi itu saja dari kami. Tahniah sekali lagi Cik Faizal dan juga Cik Afiq ya, atas perkongsian ini, dan kami di sektor pembelajaran mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua, dan semoga kita terus sama-sama menyokong untuk melaksanakan sesi-sesi itu seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik.